Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Segala puji-pujian yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan juga para sahabat yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika senang dan susah, yang membela golongan susah dan juga mereka yang dilanda musibah. Pertama-tamanya ingin saya rakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis atas undangan yang disampaikan kepada saya pada hari ini untuk menerang ataupun berkongsi ilmu bersama-sama berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan, yakni dari sudut perspektif undang-undang. InsyaAllah pada hari ini ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan di samping dengan berkaitan perintah tersebut. Yang pertamanya, sebelum kita bicara berkaitan dengan perintah tersebut, elok sekiranya kita melihat dari mana perlunya perintah itu dikenakan ke atas rakyat sekalian oleh negara. Jadi pertamanya kita akan melihat berkaitan dengan tanggungjawab negara untuk melindungi rakyat. Kalau dalam bahasa undang-undangnya, the state duty to protect. Perkara yang kedua, kita akan tengok berkaitan dengan undang-undang yang sedia ada di negara kita berhubung dengan kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit. Dan yang ketiga, kita akan lihat secara khusus berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan dan perhimpunan atau lebih dikenali dengan PKP dan sebagainya. Okey. Sidang penonton dan pendengar sekalian, yang pertamanya seperti mana yang saya sebut tadi berkaitan dengan tanggungjawab negara untuk melindungi rakyat. Duty of state to protect its citizen. Okay. Negara, sesebuah negara yang dibentuk daripada perkumpulan orang-orang manusia ini ada tanggungjawab untuk melindungi mereka, melindungi warga negara. Dan perlindungan itu mencakupi segala bentuk langkah-langkah pencegahan, dan langkah-langkah pencegahan itu perlulah bersifat berkadaran. Makna kata, tidak boleh pencegahan yang diambil itu berlebihan. Kalau kita nak mencegah atau nak melindungi rakyat kita, melindungi warga negara kita, pencegahan, apa-apa langkah pencegahan ataupun langkah melindungi rakyat mestilah berkadaran dengan ancaman yang kita hadapi pada ketika itu. Itu secara prinsipnya. Jadi disebabkan oleh tanggungjawab ataupun duty, tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab negara untuk melindungi warga negaranya, maka kita lihat dalam undang-undang dan juga terutamanya dalam perlembagaan kita ada 3 perkara. Pertama, peruntukan berkaitan dengan undang-undang darurat. Kedua, kita dapat lihat di dalam undang-undang melindungi rakyat adanya undang-undang yang mencegah sebarang ancaman yang boleh dihadapi ataupun menyebabkan mara bahaya kepada warga negara. Dan yang ketiga, adanya undang-undang khas seperti mana yang kita lihat pada hari ini, Undang-Undang Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tadi saya sebut berkaitan dengan adanya peruntukan darurat ataupun pengisytiharaan darurat dalam perlembagaan kita. Namun, ingin saya tekankan pada sesi ini, ingin saya tekankan bahawa apa yang berlaku pada hari ini bukanlah darurat seperti mana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi jangan percaya sekiranya adanya mesej-mesej yang palsu, yang tidak benar, yang menyatakan bahawa perintah ini adalah perintah darurat. Bukan. Perintah darurat sebagaimana yang tok nenek kita pernah alami dulu ketika ancaman komunis dan sebagainya pada 1948, 1969, itu adalah darurat.
Tapi bukan pada hari ini. Pada apa yang berlaku pada hari ini adalah perintah yang disebut di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Okey. Dan bila mana saya katakan tidak ada perintah darurat, maknanya semua undang-undang biasa masih lagi berjalan seperti biasa. Dan juga pihak penguatkuasa tertakluk kepada undang-undang biasa tersebut, bukan undang-undang darurat. Sebab itu pentingnya kita lihat tiada darurat, tiada pengisiharan darurat kerana pengisiharan darurat hanya boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka sekiranya kita melihat adanya penlibatan Majlis Keselamatan Negara, ingin juga saya jelaskan bahawa perintah yang dikeluarkan pada hari ini juga bukan perintah yang diperuntukkan di bawah Akta Majlis Keselamatan Dalam Negara. Makna kata ini bukan juga perintah keselamatan negara, bukan perintah yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Adapun sekiranya ada penlibatan badan-badan seperti Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya, itu sekadar memberi bantuan kepada pihak berkuasa kesihatan negara untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan penyakit. Okey. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, tadi saya sebut adanya undang-undang darurat, tapi bukan dalam kes ini. Yang keduanya, adanya juga undang-undang biasa yang boleh digunakan untuk mencegah dan mengawal penyakit. Sebagai contoh, terdapat dua peruntukan penting di bawah Kanun Keseksaan, misalnya di bawah Seksyen 269 dan Seksyen 270. Adalah menjadi kesalahan untuk orang menyebarkan, dengan sengaja menyebarkan penyakit, penyakit berjangkit yang boleh menyebabkan bahaya kepada nyawa. Okey, ini kesalahan ini di bawah Kanun Keseksaan. Belum lagi yang kita belum bincang lagi di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit. Ini maksudnya nak cerita, selain daripada perintah ni sebenarnya undang-undang lain pun ada juga, dan ini boleh menjadi pilihan atau alternatif kepada pihak berkuasa. Okey. Baik, kita lihat kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey. Akta ini, akta yang setiap kita buka TV hari ini, mereka sebut, kita Ketua Pengarah Kesihatan pun ulang kali sebut berkaitan dengan akta ini. Akta yang cukup penting pada hari ini, bukan saja bukan baru dibuat, tapi akta ini telah lama diperkenalkan sejak 1988 lagi. Maksudnya selepas merdeka lah juga, 1988. Diperkenalkan oleh kerajaan, dan sebelum tahun 1988 ini, sejarahnya setiap negeri ada undang-undang dia sendiri bagi membasmi penyakit berjangkit. Sebab itu, bila mana Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini diluluskan di Parlimen Malaysia pada 1988, segala undang-undang di peringkat negeri berkaitan dengan pengawalan penyakit berjangkit termansuh. Misalnya bagi kita dalam konteks negeri Perlis ni, bila mana Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ini diperkenalkan, ada dua enactment yang terbatal pada tahun 98 tu. Dulu kita di negeri Perlis kita ada Undang-Undang Kuarantin dan Pencegahan Penyakit 1346, dan juga kita juga ada enactment Undang-Undang Kuarantin Padang Besar 1345. Dua undang-undang ini secara automatiknya terbatal bila mana kerajaan memperkenalkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Tujuan utama akta ini diperkenalkan, yang pertamanya untuk seragamkan semua akta-akta berkaitan dengan pengawalan penyakit ini di seluruh Malaysia. Macam saya kata tadi, di Perlis dulu ada undang-undang lain, di Kedah ada undang-undang lain, di Selangor ada undang-undang lain. Jadi bila mana akta ini kita seragamkan jadi satu, mudah bagi memudahkan pengawalan penyakit dan juga
Akta ini diperkenalkan juga bagi kemaskini kaedah kita melawan, mencegah dan mengawal penyakit daripada merebak mengikut sifat-sifat penyakit yang berubah dari satu masa ke semasa. Sebagai contoh, pada 1988 itu, ketika undang-undang ini ingin diperkenalkan, perdebatan di Parlimen adalah berkisar dengan berkaitan dengan penyakit HIV atau penyakit AIDS sahaja. Sebab itu kalau kita tengok, pada peringkat awal ia tertumpu kepada usaha membasmi ataupun mengurangkan merebaknya penyakit AIDS ketika itu. Namun selepas itu kita tengok ada macam-macam penyakit, kita ada Nipah, virus Nipah dan sebagainya, maka sedikit pindaan dibuat pada akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit ketika itu. Dua benda penting dalam undang-undang ini, dua benda penting dalam akta ini. Pertama, mencegah penyakit wabak daripada masuk ke Malaysia. Yang kedua, mengawal apabila sudah mengawal daripada merebak apabila dah masuk dalam negara kita. Okey. Biasanya mencegah daripada masuk ke Malaysia dengan cara macam mana? Pertamanya, kita akan mengambil nasihat daripada WHO dan kita akan isytihar kawasan jangkitan luar negara. Contohnya di luar sana ada satu kawasan yang dah dilanda satu penyakit. Kita di sini bagi mengambil langkah awal, kita akan isytihar kawasan itu adalah kawasan jangkitan penyakit. Jadi mana-mana orang yang mai daripada negara itu, dia sama ada tidak boleh masuk ataupun perlu menjalani ujian khas. Begitu juga antara cara lain kita mencegah daripada wabak masuk melalui undang-undang ini adalah kita mencegah orang daripada membawa masuk mayat, tisu manusia ataupun apa-apa benda yang boleh menyebabkan jangkitan. Ini antara undang-undang yang ditetapkan. Kemudian elemen ataupun komponen kedua dalam akta ini adalah mengawal penyakit daripada merebak. Kalau dah ada kat Malaysia, macam mana kita nak buat? So, macam-macam. Dalam akta ini terdapat pelbagai kesalahan yang dinyatakan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengawal penyakit daripada merebak. Contohnya, Seksyen 10 menetapkan tanggungjawab kepada orang-orang tertentu untuk melaporkan sekiranya dia tahu ada penyakit berjangkit. Contohnya, seorang ketua kampung bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa kesihatan sekiranya dia tahu di kampung dia tu ada penyakit berjangkit, ada orang yang kena penyakit berjangkit. Ini adalah satu kesalahan sekiranya dia tidak melaporkan. Itu di bawah Seksyen 10 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Selain daripada itu, akta ini juga memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk membuat pengasingan kepada orang yang ada mengidap penyakit berjangkit, dikuarantinkan, diletakkan untuk pengawasan dan sebagainya. Okey. Dan antara yang penting, Seksyen 11 di bawah akta ini adalah berkaitan dengan apa yang kita nak tengok secara detail pada hari ini, iaitu berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan. Seksyen 11 ni dia kata Menteri Kesihatan berkuasa untuk mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan tempatan jangkitan di bawah Seksyen 11 ini. Contohnya macam ni. Sekiranya ada satu kawasan, kita kata satu kawasan tu satu negeri lah. Senang cerita. Satu negeri itu atas nasihat daripada pihak kesihatan, Menteri Kesihatan boleh mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan jangkitan. Dia boleh wartakan ni ceritanya Federal Gazette itulah, Gazette. Dia boleh gazetkan kawasan ini sebagai kawasan tempatan jangkitan, kawasan jangkitan. Okey. Dan ini berlaku pada minggu lepas pada 17 Mac
2020, ya, Menteri Kesihatan telah mengeluarkan satu warta bahawa seluruh Malaysia, dia sebutlah setiap negeri satu-satu, seluruh Malaysia adalah kawasan jangkitan. Okey. Bila dia umum, bila dia wartakan, dia isytihar kawasan itu kawasan jangkitan, maka dia boleh keluarkan perintah-perintah tertentu ataupun dia boleh buat peraturan-peraturan tertentu bagi mengawal wabak ini daripada merebak. Okey. Dan inilah yang akhirnya kalau pada yang kita kenal pada hari ini sebagai Perintah Kawalan Pergerakan ataupun nama penuh dia, kan, kita duk sebut PKP, MCO dan sebagainya, atau nama penuh dia adalah Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengisytiharaan Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Itu nama panjang dia. Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Yang kita sebut hari ini Perintah Kawalan Pergerakan. Itu pun belum tepat sebab kita dah tertinggal satu bahagian lagi. Kita tengok apa bahagian-bahagian dalam perintah ini. Dua komponen utama, dua perkara pertama, perkara yang cukup mustahak dalam perintah ini adalah berkaitan dengan kawalan pergerakan yang semua orang tahu, dia tak boleh keluar rumah, dia kena stay at home dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kawalan perhimpunan. Dua benda ni. Dua benda ni boleh jadi bersama-sama dan juga boleh jadi berbeza. Contohnya ada orang dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat tidak berhimpun. Itu pun salah sekiranya tidak mengikut apa yang ditetapkan. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan larangan berhimpun yang kita akan bincang saat lagi. Okey. Pertama kita tengok yang pertama dulu, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey. Perintah Kawalan Pergerakan, tuan-tuan dan yang saya kasihi sekalian, ia bersangkut paut dengan apa yang kita sebut sebagai, yang sering kita sebut di bawah perlembagaan, kerana perlembagaan negara kita menyebutkan setiap orang bebas bergerak. Setiap orang bebas bergerak. Jadi di sana ada kebebasan bergerak. Namun disebabkan oleh perkara yang berlaku pada hari ini, musibah yang berlaku daripada hari ini, kebebasan itu dibataskan atas tujuan bagi memelihara dan melindungi warga negara itu sendiri. Maka disebabkan oleh hal ini berkaitan dengan hak-hak yang dijamin oleh perlembagaan, maka perlu satu peraturan yang jelas agar semua pihak dapat faham dan dapat mematuhinya. Okey. Berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini disebut di bawah Peraturan 3. Peraturan 3 di bawah yang kita sebut tadi, Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Apa? Kita baca sikit. Peraturan 3 ni dia kata apa? Dia kata tiada seorang pun boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan kecuali bagi maksud yang tertentu. Dia ada bagi pengecualian. Kita tengok dulu bahagian pertama tu. Dia dalam kita memahami teks undang-undang ataupun juga mungkin bagi orang yang belajar agama, dia dalam memahami teks agama, dia ada perbezaan antara gaya bahasa yang digunakan. Contohnya, kalau dia sebut setiap orang tidak dibenarkan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Itu kalau dia sebut yang pertama itu. Setiap orang tak boleh pergi mana-mana. Itu gaya bahasa pertama, laras bahasa yang pertama. Uslub ataupun laras bahasa yang kedua, gaya bahasa yang kedua, dia kata apa? Tak ada seorang pun dibenarkan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dua membawa maksud yang hampir sama,
tapi yang kedua memberi penekanan yang lebih kuat. Sebab itu kalau kita tengok dalam kita punya syahadah sekalipun, kan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia ada nafi, dia ada isbat. Kan? Walaupun maksud straight dia, maksud yang direct dia adalah Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Itu maksud dia. Tapi dia nak cerita kat sini, la ilaha illallah, tak ada dah Tuhan lain melainkan Allah. Itu uslub dia. Uslub dia nak menguatkan satu kenyataan itu. Maka dalam undang-undang pun hampir sama. Bila dia sebut tak ada seorang pun boleh pergi sana. Okey, itu satu uslub. Uslub satu lagi, jangan pergi sana. Dua beza. Satu sekadar larangan, jangan pergi sana. Satu lagi, tak ada seorang pun boleh pergi sana. Yang kedua ini yang lebih kuat. Jadi ini yang sama. Nak ceritanya, dalam hal ini penekanan diberikan, pertama, penekanan diberikan kepada jangan bergerak ke mana-mana. Yang kedua adalah nak cerita, secara umumnya tak boleh pergi mana-mana. Kecuali, kita akan tengok apa yang kecuali ni. Okey? Kecuali diberikan 5 hal. Disebut 5 hal, 5 perkara pengecualian yang membenarkan, mengharuskan seseorang itu untuk keluar ataupun untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Yang pertamanya, A, untuk melaksanakan apa-apa tugas rasmi. Okey. Untuk melaksanakan apa-apa tugas rasmi. Walaupun kita tengok tugas rasmi pun ada banyak jenis, ya. Sebab tugas rasmi ada yang sememangnya sudah diubah bentuk dia. Contohnya bila mana perintah kawalan pergerakan ini dikeluarkan, beberapa sekolah dan universiti dah ditutup. Jadi pensyarah diarahkan untuk membuat proses pengajaran secara online atas talian. Maksud dia tugas rasmi dia ni bukan lagi kena pergi universiti, tapi dia tugas rasmi dia adalah duduk di rumah dan mengajak daripada rumah kepada anak murid dia. Okay, jadi tugas rasmi ini bergantung kepada fungsi jabatan masing-masing. Okay. Yang kedua, untuk bergerak atau ke mana-mana premis yang melibatkan perkhidmatan perlu ataupun perkhidmatan asas. Okey. Dalam perintah ini dibenarkan untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat sekiranya ia melibatkan kita terlibat dalam menyediakan perkhidmatan perlu ataupun perkhidmatan asas. Dalam perintah ini disebut lebih kurang agak banyak 22 perkara yang termasuk dalam apa yang disebut sebagai keperluan perlu ataupun keperluan asas, essential services. Okay. Jadi melihat kepada perkara-perkara ini, sebab itu ada orang tak setuju bahawa sebenarnya kita bukan total lockdown. Betul? Kita bukan total lockdown. Kita bukan curfew. Kita bukan perintah berkurung. Sebab itu kita masih lagi dibenarkan untuk keluar sekiranya kita terlibat, contohnya dalam perkhidmatan perbankan dan juga keuangan. Contohnya orang kerja bank, dia diarahkan oleh majikan untuk bekerja. Boleh. Perkhidmatan elektrik dan tenaga misalnya. Begitu juga perkhidmatan bomba. Ini pentinglah, benda-benda yang penting. Benda-benda yang penting. Perkhidmatan pos. Pos kalau kita tengok sekarang bukan saja pos Malaysia tapi juga pos semua perkhidmatan penghantaran pos lah, sama ada oleh Pos Malaysia dan syarikat-syarikat lain dan sebagainya. Begitu juga perkhidmatan penjara. Kalau orang tu dia bekerja di bawah jabatan penjara ataupun mungkin dia terlibat dalam penyediaan makanan kepada banduan penjara, maka dia dibenarkan untuk keluar daripada rumah. Dan seterusnya antaranya yang lain adalah melibatkan jagaan kesihatan dan perubatan, termasuklah juga premis-premis yang menjual ubat, farmasi. Juga termasuk di bawah pengecualian ini. Juga termasuk juga pengurusan sisa pepejal, komunikasi radio, termasuk penyiaran dan televisyen, telekomunikasi, air,
dan seterusnya immigration, custom, begitu juga hotel dan penginapan. Dan pada masa yang sama juga perintah ini juga memberi kuasa kepada menteri untuk menambah lagi apa yang berada di apa yang boleh dimasukkan sebagai essential services ini sebagai keperluan asas ataupun keperluan perlu. Okey. Kita dah tengok berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan. Secara hukum asal dia kita tak boleh keluar dari masa ke semasa. Tapi ada pengecualian. Ya. Tadi saya sebut tadi A tugas rasmi, B bagi yang melibatkan keperluan perlu. Pengecualian yang ketiga C untuk membeli, membekalkan atau menghantar makanan atau keperluan harian. Yang ni termasuk juga pengecualian. Maksudnya kalau kita nak pergi beli makan, nak membekalkan makanan, menghantar makanan, kita kerja kita hantar makanan ataupun keperluan harian, dibenarkan untuk kita keluar daripada bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan pengecualian yang keempat atau D adalah untuk mendapatkan perkhidmatan jagaan kesihatan dan perubatan. Maksudnya kita dibenarkan untuk keluar pergi hospital, pergi klinik. Kalau ada sakit lain daripada ni pun kita dibenarkan untuk pergi hospital, kita boleh pergi klinik, pergi gedung dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya ini part yang penting ni, yang penting tugas rasmi. Kedua, apabila kita terlibat dengan penyediaan keperluan asas. Yang ketiga, nak membeli keperluan asas ataupun makanan. Dan yang keempat, untuk mendapatkan rawatan perubatan. Empat benda penting ni yang dikecualikan. Kita ada benda ni, bolehlah kita keluar. Tak ada benda ni, duduk di rumah. Itu cerita dia. Baik. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian, kita beralih kepada perintah kawalan perhimpunan. Perintah kawalan perhimpunan ini, macam saya sebut tadi, kita selalu dengar orang sebut PKP je, perintah kawalan pergerakan. Kadang-kadang orang terlupa, padahal ada sikit yang dinamakan kawalan perhimpunan. Tak semestinya kita keluar daripada rumah. Duduk berhimpun, tak buat saja-saja nak buat aktiviti, panggil orang mai di rumah pun satu kesalahan juga. Itu yang disebut. Kita tengok sikit, dia kata tidak seorang pun boleh berhimpun atau terlibat dalam mana-mana perhimpunan di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan sama ada bagi maksud keagamaan, sukan, rekreasi, sosial dan kebudayaan. Sosial atau kebudayaan. Okey, kita tengok yang pertama. Maksudnya tak boleh berhimpun atas sebab keagamaan. Sebab itu kita kalau kita tengok pihak berkuasa kita, autoriti kita juga mengeluarkan perintah-perintah agar kita tidak berhimpun atau melaksanakan solat Jumaat dan sebagainya, solat jemaah dan sebagainya, kerana ia tertakluk kepada perintah ini, perintah kawalan perhimpunan. Perintah kawalan perhimpunan. Maksudnya tak boleh nak saja-saja malam ni kita rasa nak mai pergi rumah Mat ni, Cik Mat ni, pergi rumah Cik Mat, jom kita pergi buat kenuri apa-apa lah kan. Tak boleh. Walaupun dalam keadaan tertutup, tak boleh berhimpun. Tak boleh berhimpun. Sama ada untuk nak pergi buat benda-benda bersifat agama, bersifat sosial dan sebagainya. Sukan pun tak boleh. Sukan pun tak boleh. Sukan dan rekreasi pun termasuk dalam yang disebut dalam perintah ni. Namun dalam bab keagamaan ini, satu pengecualian diberikan, iaitu seseorang boleh berhimpun atau terlibat dalam satu perhimpunan bagi maksud upacara pengebumian. Boleh dibenarkan untuk ke bumi, untuk proses ke bumi ni, untuk nak simpan. Simpan jenazah, boleh. Kita boleh terlibat, tapi dengan syarat bilangan yang hadir upacara itu berada pada tahap minimum. Dalam erti kata lain, hanya ahli keluarga terdekat sahaja dibenarkan untuk pergi ke tanah kubur itu. Okay? Dan saya percaya kita punya para
ilmuwan agama kita pun dah keluarkan pandangan-pandangan mereka bagaimana nak solat secara gaib, jenazah secara gaib dan sebagainya. Itu dah saya rasa dah banyak nasihat-nasihat dan dikeluarkan. Yang penting untuk kehadiran di tanah kubur itu, pertamanya saya pasti yang menguruskan itu adalah orang yang di authorize, yang diberi authority oleh pihak kesihatan, dan pihak keluarga mungkin boleh pergi tengok saja, keluarga terdekat saja boleh pergi tengok. Jadi mungkin tak ada masalah lah kalau pelih yang memang tak amalkan talqin. Seterusnya, berkaitan dengan dua perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita ada perintah kawalan pergerakan, perintah kawalan perhimpunan. Apa jadi kalau kita tak ikut? Kalau kita langgar perintah ni, apa jadi? Contohnya kita keluar juga saja syok-syok ini nak pergi round kot Sungai Berambang. Kan, saja nak pergi lepak ramai-ramai duk kot belah pantai Kuala Perlis tu. Apa akan jadi? Apa undang-undang kata? Apa akan jadi kalau kita nak buat juga perhimpunan, nak kumpul juga ramai-ramai, nak pi juga di surau, nak buat juga sembahyang Jumaat. Apa akan jadi? Okay? Perintah ni kata mana-mana orang yang melanggar perintah, sama ada perintah pergerakan ataupun perintah kawalan perhimpunan, mereka ini boleh ditangkap, semestinya lah, ditangkap dan kemudian didakwa di mahkamah, didakwa di mahkamah. Dan sekiranya mereka disabitkan atas kesalahan ini, mereka seseorang itu boleh dijatuhkan hukuman denda tidak lebih daripada RM1,000 atau dipenjara tak lebih daripada 6 bulan. Maksudnya dia boleh kena hukuman denda RM1,000, tak lebih daripada RM1,000, ataupun dia boleh juga kena penjara saja 6 bulan, tak lebih daripada 6 bulan, ataupun boleh juga kena dua-dua sekali. Contohnya, seorang tu kata, okey, sebab dia ni ketegak sangat, mahkamah pun rasa RM1,000 tak cukup, mahkamah boleh kenakan dia denda RM1,000 dan pada masa yang sama dia juga perlu menjalani hukuman penjara tak lebih daripada 6 bulan. Okay. Tak berbaloi tuan-tuan dan puan-puan untuk kita duduk dalam hanya semata-mata nak pi round kot tepi pantai Kuala Perlis. Okay. Dan pada masa yang sama juga pihak berkuasa juga menetapkan bahawa kesalahan-kesalahan ini, orang yang langgar ini boleh di-compound. Apa maksud boleh di-compound ini? Maksudnya tak perlu tangkap pergi mahkamah. Polis atau pihak yang berautoriti boleh terus bagi kat dia compound untuk bayar terus. Okey. Ni contoh macam kita dapat yang speed trap tu lah. Yang kita dapatkan speed trap, yang kita dapat yang kalau kita speed kat sini, kat depan sana kita kena tahan, kita dapat on the spot. Dapat saman on the spot tu. Pi bayar, maksudnya boleh terus bayar tanpa dibawa ke mahkamah. Tapi ini terpulang kepada polis dan pihak yang berautoriti lah, sama ada mereka nak tangkap ke mahkamah dan sebagainya. Cuma bagi pandangan peribadi saya, kalau boleh compound, kita compound lah. Sebab nak bawa ramai-ramai pergi duduk lock up satu malam, kemudian tu dah kat situ dah social distancing pun dah tak ada, satu kerja pula pihak polis nak jaga depa dalam lock up, lepas tu nak bawa satu grup ni pula nak pergi mahkamah duduk berimpit ramai-ramai kan. Kalau ada seorang dua positif kat situ, mau tak satu mahkamah pula kena kuarantin. Okey. Jadi secara alternatif dia kita ada compound. Maksudnya kita terus keluarkan saman, bukan saman lah, denda kepada dia tidak lebih daripada RM1,000. Kalau dia gagal bayar ni, barulah dibawa ke mahkamah.
barulah dibawa ke mahkamah, didakwa di mahkamah. Jadi ini lebih mungkin ada orang kata ini mungkin tidak memberi pengajaran kepada orang tu lah, sebab kalau terus dapat denda, dapat saman 1,000 tu dia tak rasa. Dia terpulang kita tengok kepada ni. Bagi orang yang mungkin bukan daripada orang yang tidak berpendapatan senang dan sebagainya, mungkin 1,000 itu cukup besar, jadi cukup memberi pengajaran kepada dia tanpa perlu dibawa dia ke penjara, kan. Cuma bagi orang yang memang kalau dia orang senang, 1,000 ni bagi dia hanya RM10 je, mungkin orang ni kita patut buat lebih lagi lah. Dan bergantung juga kepada sejauh mana pelanggaran itu berlaku lah. Kalau dia memang jenis memang tak makan saman, mungkinlah wajar kita dakwa. Tapi kalau jenis kalau kita jekoh sikit pun dah masuk balik ke rumah, mungkin itu yang terbaik adalah macam saya tengok peringkat awal pendekatan yang diambil oleh pihak berkuasa adalah lebih kepada bersifat nasihat, dan kemudian baru kita tengok bagi yang bersifat agresif, yang tidak, yang dengan sengaja dengan sengajanya ingkar perintah ni, barulah ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Jadi secara ni dia, anda boleh didakwa di mahkamah, dan jika disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada RM1,000 atau dipenjara tak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dan yang kedua, seperti mana yang sebut tadi, boleh juga di-compound, yakni denda tanpa perlu dibawa ke mahkamah, denda tidak lebih daripada RM1,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan dan juga perintah kawalan perhimpunan. Yang kedua ni orang jangan sebut, sebab tu kadang-kadang ni depa buat macam buat tak tahu sangat. Kita dak faham tak boleh nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat saja, tapi sebenarnya perintah kawalan pergerakan ini mencakupi juga kawalan perhimpunan. Sebab tu kita tengok mungkin maklumat ini tidak sampai kepada orang ramai, sebab itu masih ada lagi orang yang bertegas nak pergi berhimpun, boleh duk melepak ramai-ramai, boleh juga pergi masih lagi bertegas nak buat upacara-upacara keagamaan dan sebagainya. Dan saya percaya dalam hal ini pihak Majlis Agama, Jabatan Agama Islam dan pihak-pihak autoriti agama Islam, saya rasa telah membekalkan kepada orang ramai panduan-panduan dan nasihat yang berguna agar kita mematuhi perintah ini. Pada masa yang sama kita tidak mengesampingkan kita punya amalan seharian kita ataupun kita punya perkara yang bagi membangun rohani kita. Dalam keadaan macam ni, saya percaya kita memerlukan kekuatan, bukan saja kekuatan fizikal, tapi kekuatan rohani untuk berhadapan dengan wabak yang besar ini. Jadi kesimpulan daripada sesi ini, 3 perkara yang saya ingin tekankan. Pertama, perintah kawalan pergerakan ini bukanlah perintah darurat, tapi ia adalah perintah bagi mengawal merebaknya penyakit berjangkit. Bila saya sebut bukan perintah darurat, ini bermakna undang-undang biasa terpakai dan pihak berautoriti, pihak berkuasa juga tertakluk kepada undang-undang biasa. Okey, tak perlulah kita panik dan sebagainya, kata ini perintah berkurung dan sebagainya. Bukan, ini untuk kebaikan kita bersama juga. Namun pada masa yang sama kita kena pastikan masyarakat bukan sahaja patuh, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan seluruh anggota masyarakat faham kenapa mereka perlu berada di rumah. Kerana undang-undang ini biasanya dia datang pada last dah, kalau dah nasihat pun tak pakai dan sebagainya. Okey. Dan kesimpulan yang kedua,
undang-undang ini harus ditekankan, perintah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa ini, tujuan dia untuk mengawal daripada penyakit merebak dan ianya hanya bersifat sementara. Kita kena tekankan yang itu. Ia hanya bersifat sementara sahaja. Bila semua dah reda, kita akan kembali kepada perintah ini tidak akan lagi menjadi boleh dikuatkuasakan lagi apabila semua dah selesai. Okay. Dan yang ketiga, perintah ini yang saya dah ulang 2-3 kali tadi mengandungi 2 komponen utama, kawalan pergerakan dan kawalan perhimpunan. Okay, jadi saya rasa sampai di sini sahaja pengisian saya untuk kali ini. Harap kita sama-sama boleh memahami apa sebenarnya rasional, apa sebenarnya hikmah atau bukan hikmah, apa sebenarnya sebab utama kenapa kita perlukan perintah ini, ataupun bukan kenapa kita perlukan perintah ini, kenapa kita perlu mengamalkan apa yang disarankan oleh perintah ini, apa yang disebut oleh perintah ini. Ya, saya untuk kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jaib dan memuji inisiatif mengaji ini sebagai satu inisiatif yang baik, yang wajar dipanjangkan mungkin hatta selepas daripada perintah kawalan ini. Dan saya lihat agenda-agendanya juga bukan sahaja berkisar tentang melibatkan ilmu-ilmu agama, juga melibatkan ilmu-ilmu yang lain, dan ini menepati sebab kita biasanya kita sebut mengaji ni, bagi orang kita mengaji ni mengaji Quran je. Padahal mengaji inilah ada kaitan dengan mengkaji ilmu. Sebab itu kalau kita tengok dia ada pusat pengajian. Mai daripada perkataan mengaji ni. Jadi terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairan jaza, dan juga jangan lupa dalam doa kita, dalam tindakan kita untuk kita sama-sama mendoakan kepada mereka yang terlibat di barisan hadapan dalam membasmi wabak ini, sama ada kita mampu memberi sokongan secara moral, secara doa, secara fizikal dan sebagainya. Terima kasih, yang terbaik itu datangnya daripada Tuhan, yang lemah dan sebagainya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.